Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan carilah kurniaan Allah di negeri akhirat, dan jangan lupa habuan kamu di atas muka bumi ini. Buatlah kebaikan-kebaikan kepada hamba-hamba Allah seperti mana Allah Ta'ala melakukan kebaikan kepada kamu. Dan janganlah kamu melakukan kerosakan, kefasikan dan kemaksiatan di atas muka bumi ini. Innallah, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerosakan dan kemaksiatan di atas muka bumi ini. Surah Al-Qasas ayat 77. Fadil, Tuan Haji Pengurusi yang dikasihi, Tuan Nazir, muslimin dan muslimat, hadirin dan muslimin, tetamu Allah dirahmati sekalian. Sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana beri keizinan untuk sama-sama sekali lagi kita sampai awal ke rumah Allah pada tengah hari ini. Dalam ilmu fiqh menyebut, usul fiqh menyebut, intazir ibadah wal ibadah. Kita menunggu waktu untuk mendirikan ataupun beribadah, fahuwal ibadah, dan dia menganggap ibadah. Jadi mudah-mudahan sampainya awal kita ke rumah Allah tengah hari ini, Allah Ta'ala nilai sebagai amalan yang soleh, insya-Allah. Para hadirin yang mati sekalian, ayat yang saya baca sebentar tadi, surah Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, carilah kurniaan Allah di negeri akhirat, dan jangan lupa habuan kamu di atas muka bumi ini. Tuan-tuan, bila kita sebut dan carilah kurniaan Allah di negeri akhirat dan jangan lupa habuan kamu di dunia ni, tuan-tuan, kita tahu bila kita sebut dunia ni, dia merupakan ladang untuk kita bercucuk tanam, untuk kita nak memetik hasil di negeri akhirat. Maka dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya surah Duha, selalu kita dengarkan, walal akhiratu khairul laka minal ula, sesungguhnya akhirat itu lebih utama daripada dunia. Bila kita sebut akhirat ni lebih utama daripada dunia, sudah pasti ada amalan-amalan, ada ujian-ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Jadi tengah hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan tentang apa yang dikatakan berkaitan dengan dunia ni, berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Uthman ibn Affan radhiyallahu an dan Abu Hurairah, dan ramai lagi lah hadis ni diriwayatkan. Antaranya, satu hari baginda Nabi SAW duduk bersama dengan 4 orang sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, dan juga Uthman ibn Affan dan Ali bin Abi Talib. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada ketiga-tiga orang sahabat ni, wahai sahabatku, wahai Abu Bakar, di atas dunia ni apakah benda yang paling kamu suka? Apakah benda yang paling kamu suka di atas dunia ni? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, benda yang paling ku suka di atas dunia ya Rasulullah, aku suka unzur ila wajhak, aku suka melihat wajahmu ya Rasulullah. Tuan-tuan, hari ini kita tak dapat tengok muka Nabi SAW, dan tetapi kita boleh tengok orang-orang yang mewarisi ajaran
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita panggil para ulama. Sebab itu disebut al ulama warasatul anbiya. Ulama ini merupakan iaitulah pewaris ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada apa benda yang bila kita tengok ni dia beri pahala. Antaranya disebut bila dapat pahala ni apabila kita melihat Kaabah al-Musyarrafah. Dan walaupun kita tengok gambar Kaabah tu, kita boleh pahala. Yang kedua, orang yang melihat mushaf Al-Quran, tengok mushaf Al-Quran. Sebab itulah saya selalu ingatkan pada diri saya dan mana-mana tempat saya ceramah, kalau boleh dalam bilik kita ni, bilik anak-anak kita tu, dan kalau boleh letakkan senaskah Al-Quran, supaya sebelum tidur benda yang kita tengok Al-Quran. Kemudian bila kita bangun daripada tidur, iaitulah kita tengok Al-Quran. Iqra'ul Quran, kalau baca tu lagi bagus. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, bacalah Quran, kerana Al-Quran ni bila kiamat nanti syafa'ah li ashabi, dia menjadi syafaat kepada pembaca dia. Maka sebab itulah orang yang hari-hari baca Quran boleh kita panggilkan wali Allah. Sebab itulah budak-budak tahfiz, anak-anak tahfiz yang hari-hari bergelumang dengan baca Quran. Anak saya alhamdulillah 2 orang masuk mak tahfiz. Dan bila tanya dia, satu hari wajib kena, kalau tak boleh hafal pun kena baca 1 juzuk. 1 juzuk tuan-tuan, 20 muka surat. Hari-hari. Saya kata bila cuti? Tak ada cuti bah. Habis tu hari yang outing tu, hari Sabtu tu kena baca. Sekurang-kurang dia bacalah berapa yang boleh dulu. Kalau 2 muka surat, hantar 2 muka surat dekat ustaz yang tasmi' dia. Jadi hari-hari dia baca Quran, tak kita panggil dia wali Allah. Dan kita alhamdulillah lah kan, tiap-tiap malam sebelum balik kita sembahyang isyak kita baca surah Al-Mulk. Tak tahulah Masjid Sekundang ada ke tidak. Banyak tempat di Selangor dah baca dah. Sekurang-kurang dia ada. Kan? Jadi makna dia bila tengok Quran, dia antara yang boleh mendapat pahala. Yang ketiga iaitulah melihat muka kedua orang tua. Boleh pahala. Allah, ustaz, mak saya dah tak ada, pak saya pun dah tak ada, suruh anak kita tengok muka kita. Boleh pahala. Anak saya duduk New Zealand, ustaz, seorang duduk Australia, ustaz. Buat video call. Boleh pahala. Dan yang ketiga, seorang isteri tengok muka suami, suami tengok muka isteri, boleh pahala juga, dengan syarat redha. Jangan tuan-tuan tengok isteri geram ya. Boleh pahala juga, tapi pahala kot lain lah. Jadi ini benda yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq, benda yang paling disuka atas dunia ni Rasulullah, aku suka melihat muka engkau ya Rasulullah. Allahu Akbar kan. Saya tengok signboard dekat luar tu 21 ni ada cerita tentang Maulid Nabi, Maulid Rasul. Jadi nak ceritakan balik tentang bagaimana perkisahan Nabi. Tak apalah, lupakanlah suara-suara jalang ni mengatakan bagaimana buat sambut Maulid Nabi ni bid'ah. Memang betul bid'ah. Termasuklah tuan-tuan duduk malam hari ni, tuan-tuan duduk ni bid'ah ni tuan-tuan. Nabi, zaman Nabi mana ada kapet? Pakai aircon lagi bid'ah dolalah. Kan? Nak kira bid'ah, semua bid'ah berlaku tuan-tuan. Kita menceritakan sirah Nabawiyah, nak harap kita baca sirah Nabi ni sampai bila kita tak selesai? Lupakanlah suara-suara yang mengatakan bagaimana kita buat sirah, kita buat ceramah maulid ke, kita ingat Nabi SAW supaya sebagai bentuk pendidikan. Dan pendidikan untuk kita nak supaya timbulkan kecintaan kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap Jumaat kita dengarkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat. Tuan-tuan, bukan pengurusi JKK, MPP KK, dah. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan ucap salamlah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu dikatakan bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, benda yang pertama yang paling aku suka di atas dunia ni Rasulullah, aku suka melihat wajahmu ya Rasulullah. Satu. Yang kedua, ya Rasulullah, benda yang paling aku suka di atas dunia ni Rasulullah, wajulusun biyadi, aku suka duduk bersama dengan engkau ya Rasulullah. Tuan-tuan, kita tahu Nabi SAW ketika menjadi Rasul selama 23 tahun, pada ketika itu Al-Quran tengah giat diturunkan.
Maknanya ilmu-ilmu baru ni bila duduk dengan Rasulullah dapat banyak ilmu-ilmu yang baru. Kan bila selalu berada Rasulullah pasti akan dapat duduk ilmu, dapat ilmu yang baru. Maka bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, di antara agenda yang paling utama yang Nabi bawa ada 4 agenda. Salah satu daripada yang 4 itulah iaitu pembaharuan di bidang ilmu dan peradaban. Maka bila duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya ilmu ni sentiasa dah dapat. Tuan-tuan, terutama sekali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fardu ain. Tuan-tuan, bila kita sebut fardu ain ni, apa yang kita faham? Kebanyakan saya tanya banyak tempat, dia kata sebut fardu ain ni yang dia faham taharah. Yang dia faham ilmu fardu ain ni yang berkaitan dengan semayang. Itu fardu ain. Dah, ilmu fardu ain ni tuan-tuan, bila sebut fardu tu maknanya wajib. Ain ke atas semua kelopak mata. 3 ilmu ni wajib belajar. Wajib, setiap mukhallaf, orang yang kelopak mata dia wajib belajar. Yang pertama nama dia ilmu akidah. Yang kedua ilmu fiqh. Orang sedih kunai ilmu pekah dia sebut. Dan lepas ni tuan-tuan, lepas hari Jumaat ni tuan-tuan yang sebut ilmu pekah lagi, ilmu fiqh. Dan yang ketiga ilmu tasawuf. 3 ni itulah fardu ain. Kan? Bila sebut fardu ain ni 3 ni. Sebab tu kalau tuan-tuan ada kitab asas-asas fardu ain yang ditulis oleh Ustaz Sulaiman Dud ataupun almarhum Ustaz Datuk Ismail Kamus, ada kitab dia panduan fardu ain. Tuan-tuan, RM6.5 ya dululah masa saya beli dulu. Kan? Kalau asas-asas fardu ain dia tulis almarhum Ustaz Sulaiman Dud, RM15 tebal ni tuan-tuan. Tuan-tuan cari. Kalau nak saya carikan, insya-Allah tazkirah sekali lagi, saya datang, saya bawa, saya jual dekat tuan-tuan. Saya beli RM15, saya jual RM35. Okey tak tuan-tuan? Okeylah, dapat untung sikit. Cerita tuan-tuan pergi beli sendirilah. Dalam asas fardu ain tu dia mesti ada, pertama sekali bab yang pertama, bahagian yang pertama akidah. Bahagian yang kedua ilmu fiqh, yang katakan ibadat. Dan yang ketiga ilmu yang berkaitan dengan tasawuf. Baik, bila kita sebut ilmu akidah ni bila sebut yang berkaitan dengan ilmu ketuhanan ataupun ilmu tauhid. Nah, bila kita sebut saja akidah ilmu tauhid ni, kalau ustaz tanya kan, sifat-sifat bagi Allah ni ada berapa? Sifat-sifat bagi Allah ada berapa? Semua orang bagi tahu ada 2. Salah tuan-tuan. Ustaz tanya sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah ni 3 je. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus, 3 je. Kalau ustaz tu tanya sifat-sifat wajib bagi Allah ada berapa, barulah kita sebut 20. Tapi kalau nak lagi ilmiah dia, yang ni saya cerita wajib belajar ni. Dan sifat-sifat yang wajib bagi Allah ada banyak mana? Tak terhingga banyak dia. Cuma yang boleh kita buat keluar daripada Al-Quran yang disebut dalam hadis Nabi sebanyak 4. Nama dia sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Sifat nafsiyah ada 1. Hanya Allah saja yang wujud. Kita ni asal dia tak ada, kemudian ada, kemudian tak ada pula. Allah Ta'ala ni memang dah ada dah. Kemudian sifat salbiyah, kita menafikan barang yang tidak layak pada zat Allah. Qidam, baqa', muhalafatul hawadis, kianu bi nafsih, wahdaniyah. Kemudian sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni apa dia? Kita yang letakkan kuasa, kita yang bagi kuasa kepada Allah. Ada 7. Qudrah, iradah, ilmun, hayan, sama', basar, kalam. Dan sifat maknawiyah, kita yang bagi kuasa kepada Allah. Tadi kita letak kuasa pada Allah, ni kita bagi kuasa pada Allah. Kan? Ada berapa? 7. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Sifat maknawiyah ada 7. Sifat ma'ani ada 7. 7 campur 7 berapa? 14. 14 sifat salbiyah ada 5. 14 campur 5 19. Sifat nafsiyah ada 1. 19 campur 1 berapa? Ni sifat 20 standard surau Masjid Nurul Yakin. Macam boleh tuan-tuan? Itu makna nak ceritakan pada kita yang ni wajib belajar.
Ya, yang kedua ilmu fiqh. Kan, tak apalah orang boleh sebut pekah pun pekah lah. Dan ilmu fiqh, bila sebut fiqh ni dia berkaitan dengan taharah, yang berkaitan dengan bersuci, yang berkaitan dengan hadas kecil, hadas besar. Syarat-syarat mandi hadas, syarat-syarat mandi macam mana kata mandi hadas kecil, macam mana cara mandi hadas besar. Ada dia ceritakan tu. Kan? Antaranya kalau kita mandi, contoh dia hadas besar lah, kita kan mandi hadas besar ni wajib sampaikan air di seluruh anggota, termasuklah anggota yang apabila kita menyangkung tu dia terbuka, iaitulah dubur kita. Berapa banyak orang hari ni bila mandi pakai shower ya, dia tak sampaikan air dekat dubur tu, tak sah mandi hadas besar tuan. Alamak ustaz, ya ke ustaz? Tak sah. Habis tu ustaz, macam mana ustaz? Cucu dah 18 dah, mandi hadas besar tak sah lagi. Yang ni wajib kita kena belajar. Bab semayang sama juga. Dan semayang, bila kita sebut semayang ni berkaitan dengan rukun semayang. Yang kita mengaji ni 13 lah. Tapi kalau lagi kita mendalami ilmu tu, dia rukun dia bukan 13, dia tambah lagi 4 dalam mazhab Syafi'i, iaitulah tomak ninah. Tomak ninah dalam semayang ada berapa tempat? Ada 4 tempat. Rukuk serta tomak ninah, i'tidal serta tomak ninah, duduk di antara sujud serta tomak ninah, dan duduk di antara dua sujud serta tomak ninah. Apa maksud tomak ninah? Berhenti sekejap. Semua anggota kita pada qadar boleh menyebut subhanallah, yang tak terlalu cepat dan tak terlalu lambat. Itu qadar tomak ninah. Berapa ramai hari ni kalau kita tengok semayang yang tidak ada tomak ninah, sedangkan tomak ninah ruknun min arkanis salah, salah satu rukun daripada rukun semayang. Yang ni katakan wajib kita belajar. Dan sama juga ibadat yang berkaitan dengan puasa. Tuan-tuan, dan bila kita sebut puasa, termasuklah dengan perkara-perkara syarat-syarat sah puasa, kan, rukun-rukun puasa. Banyak tempat saya tanya rukun puasa pun tak boleh jawab. Wah, lama puasa dah. Rukun puasa ni tak payah pening kepala tuan-tuan, ada 2 je. Yang pertama niat, yang kedua rukun puasa apa dia? Menahan diri daripada makan dan minum bermula terbit. Janganlah terbit matahari baru nak puasa, tak guna dah tuan-tuan. Ni terbit matahari baru nak puasa. Kan saya ceramah sampai pukul 2 kan ni. Khutbah pukul 2 kita start boleh. Tuan-tuan nak ceritakan itulah ilmu. Fardu ain yang wajib kena belajar. Banyak bila kita sebut benda-benda macam alah ustaz ni cerita benda yang carilah tajuk yang berat sikit, ini tajuk yang budak-budak sekolah tadi kah bad hand sekali kan, cuba hak ni pun hang tak lepas lagi tu tuan. Itu ilmu yang berkaitan fiqh. Dan yang ketiga ilmu yang berkaitan tasawuf. Ini fardu ain. Bila kita sebut tasawuf ni ilmu dalam, nak dapat hakikat, nak dapat makrifat, nak dapat, tak payah tuan-tuan. Ilmu tasawuf ni ilmu yang berkaitan dengan akhlak, ilmu yang berkaitan dengan adab. Islam ni daripada sekecil-kecil bab sampai sebesar bab, semua ada adab dia, semua ada peraturan-peraturan dia. Sampai kan nak masuk bilik air pun ada adab dia. Itu tasawuf lah tu. Mana ada satu agama yang dalam dunia yang sekecil-kecil bab ni dia jaga? Contoh antaranya lain apa dia? Menguap tutup mulut. Ada tak adab dia? Menguap tutup mulut tu pun ada adab dia, ada pahala dia juga. Tapi jangan tuan-tuan harap pahala menguap ya semayang tak jadi juga dah. Bangun pada masyarakat besok apa pahala adalah 3 menguap tutup mulut. Nak masuk syurga harap menguap pahala menguap memang tak dapat. Tuan-tuan, bila kita itulah tasawuf. Yang berkaitan dengan akhlak. Yang berkaitan bagaimana kita nak bina sifat-sifat mahmudah, kita nak buang semua sifat-sifat mazmumah, sifat sombong, sifat riak, sifat takabur, sifat rasa ilmu lebih, sifat rasa kaya lebih, sifat rasa ni handsome lebih, sifat kita rasa ni kita ni lebih hebat daripada orang lain. Ini semua mazmumah. Dan sifat yang kita kata bagian kita nak tingkatkan sifat-sifat mahmudah, sifat yang terpuji, sifat-sifat yang baik. Antaranya tawaduk. Satu hari saya dijemput ceramah di Johor tuan, di masjid Jalan Kolam Air nama dia, di Jalan Raja Nong Cik di Johor. Di Johor ni tuan-tuan, masjid Raja Nong Cik itu semua pegawai-pegawai kerajaan ada situ.
Yang pecen-pecen, Jusasi, Jusabi. Termasuklah Datuk Noh Gadut, bekas mufti Johor kan, ada di situ. Satu hari bila dijemput saya kuliah subuh, tengok saya nak mula kuliah subuh tu, tengok ada mufti Johor pada ketika itu, Datuk Tahrir. Saya baru nak naik ke kursi, saya tengok Datuk Tahrir duduk depan saya, duduk depan ni betul. Duduk tengok, saya kata Allah Akbar. Saya terus turun balik, jumpa Datuk Tahrir. Saya kata, Datuk, dia mufti Johor masa tu. Saya kata, Datuk, tayamum tak sah, air dah ada. Saya ni tayamum ya, yang afdal. Tuan-tuan, kita daripada rumah tayamum, sampai dekat masjid ada air, mana yang lebih sah? Tak tayamum tu? Tak sah, sebab yang afdal ada air. Dah, sila. Allah Akbar. Saya kata, apalah saya nak cerita ni, menggigil ni 5 minit pertama ni, Datuk Mufti depan tuan. Dan akhirnya saya teringat, saya pun biasa belajar dengan mufti juga, Datuk Ishak Haji Bahrom, tu guru saya. Dan masa saya belajar pondok dulu, ketika saya belajar, saya teringat Datuk Ishak Haji Bahrom, dia menghuraikan ayat surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Sedangkan kamu diperintah oleh Allah untuk mengikhlaskan diri kamu kepada Allah. Jadi Datuk Ishak Haji Bahrom menghuraikan makna ikhlas tu. Saya pun huraikanlah, alif apa makna dia, kha apa makna dia, lam apa makna dia, alif apa makna dia, sad apa makna dia. Kan ikhlas kan, alif, kha, lam, alif, sad. Saya huraikan semua tu. Datuk Tahrir ni, mufti Johor ni tuan, dia ambil pen, dia tulis satu. Sudah, saya kata Datuk tulis pula, takut-takut kita buat silap. Satu demi satu dia tulis. Lepas saya ceramah, dia kata, Ustaz, boleh tak ijazahkan saya ilmu Ustaz ni? Allahu Akbar. Saya kata, Datuk, janganlah macam ni. Malu kita tuan. Ini seorang contoh orang yang ada ilmu, dia tawaduk dengan ilmu tu. Dia tawaduk dengan ilmu. Jadi seorang tu apabila bila kita belajar ilmu tasawuf tu, walaupun benda yang dicakap tu kita dah tahu dah, tapi kita mesti hormat dengan ilmu tersebut. Laisal ilmu bi kasratir riwayah. Ilmu ni bukan sebab dalam kepala kita ni banyak benda kita nak bercakap dengan orang, tetapi al ilmu nur, ilmu tu cahaya. Dan sebab itulah bila cahaya ni dia akan meresap masuk ke dalam jiwa diri kita ni. Para hadirin sekalian, di depan saya ni semua kita biasa belajar. Di depan saya ni semua ada guru masing-masing. Sama ada guru di sekolah rendah, guru sekolah menengah. Kalau saya guru di pondok, guru di Mesir, guru saya belajar di UM, guru saya belajar di UPM dan UTM. Semua ada guru. Dalam ramai-ramai guru ni mesti ada seorang guru yang bila dia bercakap tu berkat ilmu dia tu, dia bukan masuk telinga kanan ni tuan-tuan. Dia terus ke hati ni. Kan kita ceramahkan, ada orang dengar ceramah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada orang dengar ceramah masuk telinga kanan, keluar kanan balik. Ni bila ada guru ni, bila dia bercakap tu tuan-tuan, bila dia bercakap tu, dia masuk ke dalam telinga ni terus sampai ke hati ni. Saya ramai guru daripada boleh saya senaraikan seorang-seorang, antaranya guru sekolah menengah saya. Dan nama dia Cikgu Halimatun, masih hidup lagi. Dia mengajar saya dalam bidang sastra. Nama dia, bahasa tu, buku tu Bahasa Alam nama dia. Siapa yang sezaman dengan saya, ikutlah buku tu, Pusi. Dia mengajar ni, dia kitab dia ni, dia pegang macam ni, dia pegang buku ni, dia tak tengok audience ni, dia tengok atas. Dia tengok ya atas. Dia langsung dah tak tengok pelajar-pelajar. Tapi bila dia mengajar tu, ilmu tu keluar tu, dia masuk sampai ke hati ni. Sampai hari ni dia ingat lagi. Dan bila saya mengaji pondok, ada seorang cikgu ustaz tu nama Ustaz Aziz. Dia ni belajar di pondok Lanai di Baling, dan dia ni memang alim dalam matan arfiah. Dia alim dalam kitab Nahwu Saraf ni, kitab matan Al-Jurumiyah, semua dalam kepala ni. Syarah Ibnu Aqil semua dalam kepala dia, walaupun dia tak pergi Mesir. Bila kelas dia tu, kami ni pelajar-pelajar tertunggu-tunggu waktu dia tu, waktu dia nak dapat, nak kutip ilmu-ilmu dia. Muka dia lebar-lebar sikit, mulut dia pun lebar-lebar, dan gigi dia jarang-jarang. Nampak tu, bila dia mengajar tu, ilmu tu keluar satu-satu, masuk sampai dalam hati ni. Masuk. Sampai ke kami syok dengar dia punya kuliah tu, syok dia punya dengar ilmu dia tu. Sampai kami zaman tu pergi record tuan-tuan. Zaman orang pakai Walkman Aiwa dulu. Tuan-tuan ingat ke zaman Walkman Aiwa ni? Tak ingat?
kan? Ataupun siapa yang pakai Sony itu kaya lah tuan. Ingat ke zaman Aiwa? Tak ingat? Tuan-tuan ni semua hafal Quran Melaka ke? Langsung tak ingat ke dia ni semua benda duniawi ni? Kan? Rekod tu kita boleh dengar tu, kita punya syok tu dalam kelas pun kita dengar, kemudian bila kita sampai ke pondok balik, kita rewind balik, kita ulang balik, kita dengar. Sebab apa? Ilmu dia tu ni sampai ke hati ni. Maka sebab itulah katakan bagaimana yang dikatakan bagaimana adab tu ada dalam tasawuf tu, guru tu. Sampailah saya belajar di Universiti Melaya dengan Dr. Sharifah Haryati. Kenal Dr. Sharifah Haryati? Kan, kalau tuan-tuan tak kenal, lepas ni saya tak mau ceramah lagi tuan masih kundang ni dah. Tu guru saya tuan, selalu masuk TV tu. Subhanallah, dia tulis dekat pintu. Kami ni tuan-tuan zaman tu kan, bila nak pelajar-pelajar ni universiti, selalu dia akan bila satu sem tu pada pelajar tu kita kena hantar assignment. Kadang-kadang dia ada di bilik, kadang-kadang tak ada, nasib lah. Tapi banyak dia tak ada di bilik. Bila tak ada bilik, dia bubuh satu bekas tu bakul, letakkan dalam bakul dia tu. Dia tulis dekat pintu dia tu, dia kata apa dia? 70% keberkatan ilmu yang ada kepada kamu, iaitulah sejauh mana kamu hormat dan beradab dengan guru kamu. 30% itulah usaha kamu. 70% keberkatan ilmu ni hasil daripada kamu beradab dengan guru kamu. 30% itu ya usaha kamu. Rupa dia usaha kita 30% kan. Yang lain ni semua berkat daripada guru. Sebab guru ni dapat daripada guru dapat sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah kata bagaimana kemuliaan yang Allah Taala bagi kepada kita ni. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, dia bawa pembaharuan dalam bidang ilmu dan peradaban. 3 ilmu ni. Jadi mulai hari ni jangan kita sebut, bila sebut ilmu fardu ain, jangan kita nampak ilmu taharah yang kita dapat semayang ya. Bila sebut fardu ain, 3 ilmu ni ingat, iaitulah ilmu akidah, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Wajib kita kena belajar. Dan wajib belajar ni bukan dia sampai apa dah. Sebab itulah saya suka mengajar ni, bila mengajar ada kitab. Selagi mana kitab tu ada, selagi itulah kita dalam tempoh belajar. Bila tempoh belajar kan, bila tempoh belajar ditakdirkan Allah Ta'ala mati, maka mati kita tu dia anggap orang yang mati dalam tempoh belajar. Banyak dia punya kelebihan manfaat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kita. Baik, muslimin dan mati sekalian. Baik, itu yang kedua. Waktu aku disebut, aku suka duduk bersama engkau ya Rasulullah. Yang ketiga, benda yang paling aku suka di atas dunia ni Rasulullah, iaitulah aku suka membelanjakan harta aku pada jalan Allah. Pada jalan maksiat aku tak suka. Sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq harta dia banyak tuan-tuan. Dia ni ahli korporat. Banyak harta dia. Tapi harta dia yang banyak tu banyak dihabiskan untuk merdekakan hamba. Antara yang dimerdekakan dia siapa dia? Termasuklah Ammar bin Yasir, termasuklah Bilal bin Rabah, termasuklah Salman Al-Farisi. Ini semua antara hamba-hamba yang Abu Bakar As-Siddiq yang merdekakan. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Benda yang paling aku suka di atas dunia Rasulullah, aku suka membelanjakan hartaku kepada jalan Allah. Rasulullah beralih pada Omar, wahai Omar, di atas dunia ni apa benda yang kamu suka ya Omar? Ya Rasulullah, benda yang aku suka di atas dunia 3 juga. Wa mahiyya, apa dia? Yang pertama ya Rasulullah, benda yang paling aku suka di atas dunia ni, aku suka ajak orang buat baik secara senyap-senyap. Tak payah nak bising-bising. Dan tuan-tuan ambil gambar senarai penceramah ataupun jadual ceramah tu dekat masjid ni, tuan-tuan ambil gambar, tuan-tuan forward dia dalam grup kita mana-mana. Tuan-tuan, kalau kita forward tu salah seorang, malam ni ada kuliah sekolah siapa, dia datang dengan sebab kita forward tu berapa banyak, tuan-tuan makan pahala tu. Umar Al-Khattab ni suka buat benda baik senyap-senyap. Allahu Akbar tuan-tuan. Benda baik ni banyak lah kan. Satu hari sahabat saya Ustaz Datuk Syarhan, saya kata ustaz yang selalu yang selalu kena orang kena sapu-sapu apa tu kan, saya panggil dia Ustaz Doktor kan. Satu hari dia balik Kelantan pukul 3:30 pagi, dia singgah di Masjid Pulau Melaka. Saya tunggu ni Aziz, Sultan Almarhum masih hidup lagi. Jadi pada ketika itu pukul 3:30 pagi dia nak
berhenti nak semayang, dia bunyi, dia dengar dalam bilik air ni ada bunyi kreng, kreng. Orang basuh bilik air. Tuan-tuan, pukul 3:30 pagi tuan-tuan datang dekat Masjid Nurul Yakin ni, orang basuh bilik air. Agak-agak tuan-tuan nak pergi mana? Cabut lari tuan-tuan. Keras masjid ni. Kita kata macam tu. Bila tengok-tengok Tok Guru ni Aziz sedang basuh bilik air, dia menti besar. Makna dia antara benda tuan-tuan dari segi adab dia kan, kata Imam Ghazali, kalau nak kamu nak apa ni, nak elakkan daripada sombong ni, kata kamu buat kerja yang remeh, buat kerja yang remeh temeh. Orang lelaki ni lah, kalau nak elakkan sombong ni, buat kerja yang remeh temeh. Apa kerja remeh temeh? Cuci tandas. Apa kerja remeh temeh lagi? Cuci lantai, cuci baju, kan? Apa tu lagi? Angkat baju, lipat baju. Itu benda remeh temeh. Tuan-tuan, bila kali tak akhir tuan-tuan lipat baju ni tuan-tuan? Angguk pun tak, geleng pun tak, macam tak ada lipat ya. Kan? Itu benda yang remeh temeh tu kan. Jadi Umar Al-Khattab ni benda yang paling disuka, aku suka ajak orang buat baik, saya senyap-senyap, saya habiskan sikit. Yang kedua, benda yang paling aku suka di atas dunia dari Rasulullah, aku suka cegah benda yang mungkar secara terang-terang. Dia nampak orang keluar nombor ekor, situ ya Umar belasah. Umar Al-Khattab ni tuan-tuan, dia nampak ya Allahu Akbar, duk melilau lagi pasal malam, situ ya Umar belasah. Betul tuan-tuan, kampung Melayu Seri Kundang ni kekurangan orang seperti Omar. Setakat Haji Omar tak jadi tuan. Yang ketiga ya Rasulullah, benda yang paling aku suka di atas dunia ni, aku suka bercakap benda yang benar walaupun pahit akan menimpa aku. Rasulullah beralih kepada Osman pula. Osman, di atas dunia ni apa benda yang kamu suka? Ya Rasulullah, benda yang paling aku suka di atas dunia Rasulullah, 3. Wa mahya. Apa dia? Yang pertama, aku suka absus salam, aku suka menyemarakkan salam. Yang kedua, at'imut ta'am, aku suka jamu orang makan sesekali lah. Dan yang ketiga, benda yang paling aku suka di atas dunia ni Rasulullah, aku suka berpuasa ketika matahari tengah panas. Rasulullah balik pada Ali, wahai Ali, atas dunia apa benda kamu suka? Aku pun suka 3 Rasulullah. Wa mahya. Yang pertama, benda yang paling aku suka di atas dunia Rasulullah, aku suka ihtiramud duyuf, aku suka memuliakan tetamu. Yang kedua Rasulullah, aku suka di atas dunia ni bangun tengah malam di ketika mana orang lain tengah sedap lena. Dan yang terakhir, yang benda aku suka di atas dunia ni, yang ni saya boleh sebut dekat tuan-tuan, tuan-tuan jangan buat kecuali untuk mempartakan akidah. Apa dia? Aku suka pancung kepala orang kafir dengan mata pedang aku. Tuan-tuan jangan buat kecuali mempertahankan akidah. Rasulullah kata, sesungguhnya aku suka dengan dunia kamu. Dan pada ketika itu datang malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya seluruh penduduk langit suka dengan dunia sahabat kamu. Itulah sahabat Nabi, merupakan khalifah Nabi, 2 daripadanya menantu Nabi, 2 daripadanya pak mentua Nabi. Daripada apa yang disebut tuan, ada tak satu yang boleh kita amalkan? Renung-renung, fikir-fikirkan bersama, mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita kongsikan pada tengah hari ini untuk sama-sama kita nak melayari kehidupan di atas dunia ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum manapsi bitaqwallah, qul qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.